Saking marahnya Abu Jahal, dia pergi ke rumah Abu Bakar. Beliau juga ambil pedang, ambil lembing, ambil tombak, ambil busur panah dan sebagainya, semata-mata nak tangkap Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita akan bercerita kisah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu mahkota daripada kerajaan Kisra, dan ucapan kata-kata Nabi SAW terbukti bila mana sampai dekat zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin pada masa itu. Jadi sahabat ini bernama Suraqah ibn Malik, di antara sahabat yang famous juga dengan ceritanya, antara sahabat yang diperkatakan oleh para sahabat yang lain, yang mana di antara mukjizat Nabi SAW, beliau sendiri yang merasainya. Jadi bila mana kita tengok balik, kita flashback balik apa yang berlaku kepada kota Mekah ketika mana Aqabah berlaku, Aqabah pertama, Aqabah kedua berlaku, kemudian bila mana Allah arahkan baginda SAW dan semua masyarakat Islam dekat kota Mekah pada masa itu untuk berhijrah ke kota Madinah. Ketika itulah ramai di antara para sahabat seorang demi seorang berhijrah dekat kota Madinah. Cuma ada lagi tinggal beberapa orang sahabat yang belum lagi berhijrah. Ketika itu adanya Abu Bakar, ketika itu adanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi pada satu hari bila mana Nabi diutuskan, ini saya dah ceritakan dalam video yang sebelum ni berkaitan dengan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak detail boleh pergi tengok video sebelum ni. Cuma kita akan bincang sekali lalu saja supaya kita boleh faham jalur cerita dia macam mana untuk Suraqah ibn Malik. Jadi bila mana Nabi pergi ke rumah Abu Bakar dan katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu akan menemani aku untuk berhijrah sampai ke kota Madinah. Ketika itulah Abu Bakar sangatlah gembira, dan rupa-rupanya Abu Bakar telah pun mempersiapkan dua ekor haiwan tunggangan beliau dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia telah beli daripada awal lagi, dan dia mengharapkan yang dialah akan menemani baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Lalu bila mana Nabi dan Abu Bakar daripada rumah dia keluar pergi ke Gua Sur, ketika itulah bising satu kota Madinah. Sebab apa? Sebab kota Madinah ketika itu memang mereka dah tahu ramai di antara orang Islam telah pun berhijrah seorang demi seorang. Ada di antara orang Islam ditahan, ada di antara orang Islam yang tidak ditahan. Cuma anggapan mereka tak apalah, yang mana dah pergi biarkan mereka pergi. Sebab apa? Sebab kita tahu yang Muhammad masih lagi berada dekat kota Mekah. Bagaimana mereka nak berkembang, bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan Muhammad masih lagi berada dekat kota Mekah. Sebab itulah puak-puak Quraisy ni macam agak lega sedikitlah sebab Muhammad masih lagi ada. Lalu bila mana satu malam mereka berbincang, yang mana saya dah ceritakan sebelum ni, mana datangnya iblis yang berupa dengan seorang lelaki tua yang setuju dengan cadangan daripada Abu Jahal, yang mana cadangan Abu Jahal untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cadangan Abu Jahal? Abu Jahal cadangkan supaya setiap kabilah, setiap bani hantar seorang wakil untuk membunuh Muhammad. Andai kata kita telah membunuh Muhammad, maka ahli keluarga Muhammad tak boleh nak tuntut, tak boleh nak salahkan mana-mana sebab terlalu ramai orang yang terlibat dalam pembunuhan Muhammad. Dan cadangan itu disetujui oleh iblis yang berupa dengan manusia. Okey, boleh pergi tengoklah dalam video yang sebelum ni secara detail saya kongsikan. Jadi bila mana dalam keadaan begitu, kan, rumah Nabi dikepung dan sebagainya, dan Nabi dapat loloskan diri, dapat keluar daripada rumah Nabi SAW. Ketika mana mereka dapati yang Muhammad SAW telah keluar daripada kota Mekah, telah keluar daripada rumah, ketika itulah sampai berita kepada Abu Jahal. Sangat marah Abu Jahal. Kenapa? Sebab rancangan itu, SOP itu telah dirancang oleh Abu Jahal dengan sangat detail. Sebab pada malam itu ketika mana rumah Nabi dikepung, menteri-menteri Mekah tidak turun. Mereka hanya menyerahkan kepada orang-orang muda, orang yang gagah, orang yang kuat untuk pergi serbu rumah Muhammad untuk pergi bunuh Muhammad. Tetapi bila mana mereka dapat berita yang mereka gagal untuk bunuh Muhammad, marah Abu Jahal. Saking marahnya Abu Jahal, dia pergi ke rumah Abu Bakar. Ketika mana sampai dekat rumah Abu Bakar, ketika itulah adanya anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidatuna Asma. Abu Jahal tanya kepada Asma, wahai Asma, dekat mana ayah kamu? Sekarang ayah kamu berada dekat mana, wahai Asma? Ketika itulah Asma kata, sekarang aku tak tahu ayahku berada dekat mana. Marah Abu Jahal bila mana dengar jawapan daripada Asma.
dan Asma dimarahi oleh Abu Jahal. Maka ketika itulah bila mana Abu Jahal dan pasukan dia, menteri-menteri yang lain tak tahu nak cari dekat mana Muhammad dengan Abu Bakar, ketika itulah mereka mengupah beberapa orang yang pakar dalam menjejak. Lalu bila mana mereka mencari jejak Nabi SAW dengan Abu Bakar, dan dekat belakang pasukan penjejak tu adanya pasukan Abu Jahal yang sangat ramai, mereka ikut mencari Nabi SAW. Bila mana ikut sampailah dekat Gosur. Maka bila mana sampai dekat Gosur, ketika itulah katanya salah seorang penjejak tu kata, aku dapati yang orang yang kalian tengah cari itu berada dalam Gosur ini. Maka ketika itulah salah seorang dalam kalangan mereka kata, bagaimana kamu boleh katakan yang orang yang kami cari berada dalam Gosur, sedangkan aku dapati yang pintu Gosur ni adanya sarang labah-labah, yang mana sarang labah-labah ni aku yakin telah wujudnya sarang labah-labah ni sebelum kewujudan, sebelum kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mereka ada sangat luar biasa. Tengok sarang labah-labah, mereka boleh tahu yang berapa lama sarang labah-labah ni telah bersarang. Bagaimana kamu boleh katakan yang Muhammad ada dalam gua, sedangkan aku dapati dekat pintu gua ni adanya sarang labah-labah yang lagi lama hidup daripada kelahiran ataupun kehidupan Muhammad. Dan ketika itulah katanya Abu Jahal, aku yakin yang Muhammad ni sekarang berada dekat dengan kita, tetapi dia bersembunyi menggunakan sihir dia, dan Muhammad dia boleh dengar apa je ucapan kita. Lalu bila mana kita tengok ucapan Abu Jahal macam tu, memang betul yang Nabi SAW berada dekat sangat dengan pasukan Abu Jahal yang berada dalam Gua Sur, yang bersama dengan Abu Bakar. Ketika itulah Abu Bakar kata kepada Nabi, ya Rasulullah, andai kata mereka tundukkan pandangan mereka, tundukkan kepala mereka sedikit ya Rasulullah, sudah tentu kita akan ditangkap ya Rasulullah. Dan ketika itulah Nabi menenangkan Abu Bakar dan sebagainya lah, panjang kisah tu. Maka bila mana mereka dalam keadaan tak jumpa, tak tahu dekat mana Nabi SAW, ketika itulah menteri-menteri Mekah termasuk Abu Jahal, mereka mengeluarkan satu waran tangkap, satu habuan, satu hadiah kepada siapa saja yang berjaya menangkap Muhammad, hidup ataupun mati, maka mereka akan diberikan 100 ekor unta yang kuat, yang gagah, yang sehat. Dan ketika itulah bila mana masyarakat Mekah dengar sahaja tawaran yang dibuat oleh pembesar Mekah yang akan ditawarkan 100 ekor unta yang segar, 1 ekor unta yang kuat, ketika itulah ramai sangat yang keluar semata-mata nak cari Muhammad, semata-mata nakkan hadiah yang ditawarkan oleh pembesar Mekah. Sangat ramai yang mencari Muhammad. Lalu dalam ramai-ramai itu termasuklah seorang lelaki yang bernama Suraqah ibn Malik, nama penuh beliau, yang mana ketika mana Suraqah ibn Malik dengar sahaja habuan hadiah yang akan diterima olehnya kalau dia berjaya tangkap Muhammad hidup ataupun mati, bersemangat Suraqah nak mencari Muhammad. Tapi dalam keadaan dia pun tak tahu dekat mana nak cari Muhammad. Jadi pada satu malam, dalam keadaan dia tengah fikir dekat mana Muhammad sedang berada, maka ketika itulah dia terserempak dengan seorang yang baru sampai dekat kota Mekah. Maka seorang tu, lelaki itu kata kepada Suraqah, wahai Suraqah, tadi ketika mana aku dalam perjalanan nak kembali ke kota Mekah, aku melihat ada 3 orang. Yang mana 3 orang itu aku dapati, aku rasa pasti Muhammad yang kita tengah cari, wahai Suraqah. Dan ketika itulah Suraqah kata, tidak, aku yakin itu bukan Muhammad. Yang 3 orang keluar daripada kota Mekah itu adalah orang yang tengah mencari unta yang mereka hilang. Tengok, Suraqah nak menipu, Suraqah tak nak mengiyakan apa yang kawan dia kata. Sebab apa? Sebab Suraqah yakin itu adalah Muhammad. Maka disebabkan itulah ramai orang yang dengar perbualan di antara Suraqah dengan kawan tu, maka mereka pun yakin apa jawapan Suraqah yang kata mereka keluar 3 orang tu adalah mereka mencari unta mereka yang hilang. Ketika itulah bila mana dalam keadaan okey sedikit, orang pun tak perasan, orang pun tak sedar, kan? Orang pun dah tak ingat apa yang diperkatakan Suraqah dengan lelaki tadi perihal 3 orang tu dan sebagainya. Ketika itulah Suraqah bangkit dalam keadaan orang pun tak perasan. Dia bangkit, dia terus balik ke rumah. Bila mana sampai dekat rumah Suraqah, dia mengarahkan pembantu dia untuk sediakan 1 ekor kuda yang sangat kuat, yang sangat gagah. Sebab apa? Sebab nak kejar Muhammad yang dalam perjalanan ke kota Madinah. Dan ketika itulah bila mana Suraqah telah pun mengarahkan pembantu dia untuk sediakan kuda dan sebagainya, Suraqah memakai pakaian perang, pakai baju besi, pakai baju perang dan sebagainya. Beliau juga ambil pedang, ambil lembing, ambil tombak, ambil busur panah dan sebagainya, semata-mata nak tangkap Nabi SAW.
persoalan dia, kenapa Suraqah ni buat persediaan yang sangat rapi? Kenapa Suraqah ni sampai kena pakai baju besi, kena ada peralatan yang lengkap, pedang, lembing, tombak dan sebagainya? Jawapan dia adalah Suraqah mengenali kepribadian Nabi SAW. Dia tahu sifat tubuh badan Nabi SAW. Dia tahu kekuatan yang ada kepada Muhammad yang menyebabkan Suraqah persiapkan diri. Sebab apa? Sebab kita tahulah Nabi SAW ketika mana dalam usia yang muda, belum lagi dilantik menjadi Nabi, ketika itu Nabi join dalam satu peperangan untuk mempertahankan kota Mekah. Dan Suraqah pun tahu Nabi seorang yang gagah, Nabi seorang yang kuat dan sebagainya, yang menyebabkan Suraqah pun mempersiapkan diri untuk menangkap Nabi SAW. Dan ketika mana dah dipersiapkan kudanya, pakaian pun dia dah lengkap, senjata pun dah lengkap, ketika itulah Suraqah pecut naik atas kuda, pecut kuda dia mengejar Muhammad SAW. Dan ketika itulah Suraqah tahu yang Nabi SAW bersama Abu Bakar, mereka tidak guna jalan kebiasaan untuk menuju ke kota Madinah. Mereka menggunakan jalan yang jarang orang guna untuk pergi ke kota Madinah. Maka pecut Suraqah, bila mana sampai dekat saja dengan Muhammad, kita kena ingat Suraqah ni badan dia sangat besar. Dia sangat besar, tough, sasalah badan dia, and then badan dia tinggi, dan dia ni di antara pemuda yang mahir bila mana menunggang kuda, yang menyebabkan bila mana dia tunggang kuda sangat laju. Dan kelebihan Suraqah juga, dia pandai dalam menjejak. Itu kelebihan Suraqah, dia pandai dalam menjejak. Siapa-siapa pun dia nak jejak, siapa-siapa dia nak cari. Maka ketika mana dia pecut kuda dia ikut jejak baginda SAW, dekat sangat dengan Nabi, ketika itulah kaki kuda yang dinaiki oleh Suraqah terbenam jatuh ke dalam tanah. Terbenam dalam tanah menyebabkan Suraqah daripada duduk atas kuda jatuh ke atas tanah. Ketika itulah Suraqah dalam keadaan keheranan. Kenapa tiba-tiba kuda aku ni boleh jadi macam ni? Celaka wahai kuda. Dia sumpah pula kepada kuda, marah kepada kuda. Lalu bila mana Suraqah tu naik atas kuda balik, ketika itulah Suraqah melihat di hadapan dia, rupanya ada Muhammad, adanya Abu Bakar, dan ada seorang lagi penunjuk jalan. Dan ketika itulah Suraqah dia ambil busur panah, ambil anak panah dan nak lepaskan anak panah, tetapi tak berjaya. Terkedu Suraqah pada ketika itu. Kenapa? Disebabkan kaki kuda yang terbenam dalam tanah. Kata Suraqah, seolah-olah kaki kuda aku tak boleh nak bergerak, seolah-olah telah dipaku dengan paku yang besi, yang menyebabkan Suraqah pun tak boleh nak buat apa-apa. Dan Suraqah dapati dekat dengan kuda Muhammad, seolah-olah ada ketulan asap yang menutup mata aku, yang aku tak boleh nak melihat dengan jelas. Dan ketika itulah Suraqah memanggil Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, doakan kepada Tuhan kamu supaya betulkan kuda aku, elokkan kuda aku, sesungguhnya aku tidak akan apa-apakan kamu wahai Muhammad." Maka ketika itulah Nabi kita kan orang macam mana? Nabi bila mana Suraqah laungkan dengan suara yang sangat kuat minta bantuan, ketika itulah Nabi minta kepada Allah supaya perbetulkan, elokkan kuda Suraqah. Lalu bila mana kuda Suraqah pun dalam keadaan elok balik, okey balik, ketika itulah Suraqah pecut balik kuda dia, kejar balik Nabi SAW. Maka bila mana kejar Nabi, nak dekat sampai dengan Nabi, kudanya jatuh balik, terbenam balik kaki kuda Suraqah ibn Malik. Dan ketika itulah Suraqah pun kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tolonglah aku doakan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya aku tidak akan apa-apakan kamu. Ambillah makanan aku, ambillah bekalan makanan aku, minuman aku, senjata aku dan sebagainya. Aku tidak akan apa-apakan kamu wahai Muhammad." Dan ketika itulah Nabi kata, "Wahai Suraqah, aku tidak mau apa bekalan kamu, aku tak mau minuman kamu, apa-apa jua daripada kamu aku tak mau wahai Suraqah. Dan bagi tahulah kepada semua penduduk-penduduk Quraisy, stoplah, berhentilah menjejak aku, berhentilah mencari aku." Dan ketika itulah Suraqah kata, "Ya Rasulullah, doakan kepada Tuhanmu untuk betulkan kuda aku, sesungguhnya aku tidak akan apa-apakan kamu wahai Muhammad." Dan Nabi pun berdoa kepada Allah supaya diperbetulkan kuda Suraqah, dielokkan balik kuda Suraqah. Lalu bila mana kuda Suraqah pun dah okey, Nabi pun dah berdoa kepada Allah supaya dielokkan kuda Suraqah. Ketika itulah Suraqah memanggil Nabi, "Wahai Muhammad, datanglah ke dekat dengan aku, sesungguhnya aku tidak akan apa-apakan kamu. Aku hanya nak bercakap, nak tanyakan soalan kepada kamu wahai Muhammad." Ketika itu Nabi dengan Abu Bakar dekat dengan Suraqah, dan Suraqah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, andai kata aku masuk ajaran kamu, andai kata aku beriman, aku yakin dengan agamamu dan aku masuk agamamu, adakah aku akan dimuliakan wahai Muhammad?" Ketika itulah Nabi kata kepada Suraqah, "Wahai Suraqah,
bagaimana pandangan kamu? Andai kata aku hadiahkan kamu, aku bagi kepada kamu satu mahkota daripada kerajaan Kisra. Kerajaan Kisra, kerajaan Rom lah. Maka ketika itulah Suraqah kata, aku yakin dan aku percaya kali itu kata-kata daripada kamu, wahai Muhammad. Bagaimana Suraqah ni boleh mempercayai Nabi SAW? Sedangkan Nabi belum lagi ada kerajaan. Belum ada kerajaan, yang mana kerajaan Rom ni sangat besar. Sangat-sangat besar kerajaan Rom. Kerana dua kerajaan yang besar pada zaman Nabi adalah Rom dengan Parsi yang memegang ekonomi pada masa itu. Lalu Nabi menawarkan kepada Suraqah, wahai Suraqah, ada kata aku bagi kepada kamu satu mahkota daripada kerajaan Kisra, adakah kamu mau? Aku yakin itu ucapanmu, wahai Muhammad. Kerana Suraqah, dia sangat percaya kepada Nabi. Bahkan bukan Suraqah sahaja, bahkan keseluruhan masyarakat Quraisy, apa jua ucapan daripada mulut baginda SAW, mereka akan percaya. Mereka akan percaya, tetapi mereka tak boleh nak membenarkan apa yang Nabi bawa, which is ajaran Islam. Disebabkan mereka ada sifat ego mereka kepada baginda SAW. Maka bila mana ditawarkan oleh Nabi begitu, dengan mahkota kerajaan Kisra dan sebagainya, Suraqah setuju. Maka kembalilah Suraqah ke kota Mekah. Dalam perjalanan Suraqah ke kota Mekah, kembali ke kota Mekah, nak balik ke rumah dia terserempak dengan satu kumpulan yang tengah menjejak Nabi SAW, yang tengah mencari Nabi juga. Maka kata Suraqah, aku telah pun mencari Muhammad dari sana ke sini. Banyak tempat dah aku cari, sesungguhnya aku tidak dapati Muhammad dekat mana. Bukankah kalian tahu bagaimanakah perangai aku? Bukankah kalian tahu apakah kelebihan aku? Yang mana kelebihan Suraqah ni pandai menjejak. Dan ketika itulah bila mana puak-puak Quraisy yang lain dengar sahaja yang Suraqah pun tak mampu nak cari Muhammad dekat mana, maka mereka pun surrender. Mereka pun balik ke rumah masing-masing. Lalu bila mana Suraqah balik ke rumah, duduk dalam rumah dia tak keluar rumah. Bayangkan berhari-hari dia tak keluar rumah, sampailah dia yakin yang Nabi SAW dengan Abu Bakar telah sampai dekat kota Madinah. Barulah dia buka mulut, dia ceritakan kepada masyarakat Quraisy yang lain apa yang berlaku kepada dia bersama dengan Nabi SAW. Dia ceritakan kepada masyarakat Quraisy yang lain. Ketika itulah bila mana Abu Jahal dengar sahaja cerita daripada Suraqah, kata Abu Jahal memerli, Abu Jahal memperbodohkan Suraqah. Kata Suraqah, kamu ni bodohlah Suraqah. Aku tawarkan kepada kamu 100 ekor unta tapi kamu tolak. Muhammad dah ada di hadapan kamu, kamu tak ambil manfaat yang betul. Kamu tak rebut peluang itu, wahai Suraqah. Ketika itulah Suraqah kata kepada Abu Jahal, wahai Abul Hakam, wahai Abu Jahal, andai kata kamu melihat apa yang aku lihat, apa yang aku rasa, iaitu kuda aku, apa yang aku lihat yang ada kepada Muhammad, sesungguhnya kamu pun akan takjub, kamu pun akan percaya kepada Nabi SAW. Dan ketika itulah Suraqah sangat yakin dengan Nabi SAW. Lalu bila mana berlakunya peristiwa Fathul Mekah dan sebagainya, maka Suraqah pun pergi kepada Nabi SAW. Selepas daripada itulah, maka Suraqah pergi ke hadapan Nabi dan Suraqah melafazkan kalimat tauhid, melafazkan kalimat syahadah di hadapan Nabi dan masuk agama Islam. Dan ketika mana Suraqah masuk agama Islam, maka Suraqah dimuliakan oleh Nabi, dijaga kebajikan oleh baginda SAW. Cuma jangka hayat Suraqah masuk agama Islam dengan kewafatan Nabi sangat dekat. Sangat dekat. Maka bila mana Nabi SAW dah pun meninggal, dah pun wafat, ketika itulah dapat tamparan yang besar dalam hati Suraqah yang sangat merindui Nabi, yang sangat menyesal di atas perbuatan kepada Nabi. Dia ingat balik apa yang dia telah lakukan kepada Nabi sebelum tu, yang mana dia pernah mengejar Nabi semata-mata nak bunuh Nabi, semata-mata nak tangkap Nabi, semata-mata untuk hadiah 100 ekor unta. Dan ketika itulah Suraqah sedar yang mana 100 ekor unta tak ada apa-apa bila mana nak dibandingkan duduk bersama baginda SAW. Lalu bila mana sampai dekat zaman Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin pada masa itu dapat menawan dua kerajaan yang besar, Rom dan Parsi. Ketika mana dapat tawan kerajaan Rom dan Parsi, ketika itulah kekayaan yang ada kepada kerajaan Rom dan Parsi dipindahkan daripada Rom dan Parsi ke kota Madinah. Dan ketika itulah bila mana sampai je mahkota kerajaan Kisra pada masa itu, Umar bin Khattab memanggil Suraqah ibn Malik. Di manakah Suraqah? Maka Suraqah datang, maka diberikan mahkota kerajaan Kisra pada masa itu. Pada masa itu umur Suraqah sangat tua. Ingat ketika mana berlaku kewafatan Nabi SAW, bila mana Nabi dah wafat, Suraqah acap kali sebut
kalimah sebut janji Nabi kepadanya, yang mana bagaimana kalau aku janjikan, kalau aku bagi kepada kamu wahai Suraqah satu mahkota daripada kerajaan Kisra. Dia ulang kata-kata itu dan dia yakin apa yang Nabi kata kepadanya, yang menyebabkan bila mana sampai satu hari Umar bin Khattab menyerahkan mahkota Kisra kepada Suraqah, bertakbir para sahabat yang lain. Dan mereka terharu, para sahabat yang lain, dalam keadaan mereka merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara kisah Suraqah ibn Malik, di antara sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nama beliau yang kita mula bincang adalah bila mana berlakunya peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dirasai oleh Suraqah ibn Malik sendiri. Yang mana peristiwa itu belum lagi berlaku, lama lagi. Jarak masa dengan Umar bin Khattab menjadi khalifah dengan kewafatan Nabi ataupun sebelum Nabi hijrah lagi sangat lama. Tapi Nabi dah nampak, Nabi dah tahu apa yang Nabi akan dapat, Nabi dah tahu apa yang akan berlaku kepada kerajaan Islam pada masa itu. Itu di antara mukjizat Nabi SAW. Jadi saya rasa itu je untuk perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan Suraqah ibn Malik. Kalau anda semua ada cadangan ke nak suruh saya bincang topik apa, nak saya buat perkongsian topik berkaitan dengan apa, boleh drop komen dekat bawah, nanti saya akan baca. Jadi itu saja perkongsian kita pada kali ini. Terima kasih banyak yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Jangan lupa kongsikan video kita pada kali ini, sharekan video kita kali ini supaya lebih ramai dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekat sini kita ada satu tawaran yang special kepada anda, tawaran percuma. Free shipping, free postage kita nak bagi kepada anda, tak perlu keluarkan duit anda. Percuma sahaja. Apa dia? Kita nak bagi percuma free shipping The Snack Cookies daripada saya lah. Okey, siapa yang follow saya punya video, yang setiap kali tengok video saya, dia akan tahu, saya akan bagi tahu yang saya ada satu cookies yang saya sendiri yang buat. Okey, kita ada Cha cookies satu daripada Perisa Chocolate, and then satu lagi daripada Perisa V cookies Vanilla Butter. Siapa suka Vanilla Butter memang sangat sesuai. Jadi untuk kedua-kedua ni, siapa yang order dengan kami, tak kisahlah jumlah dia 10 ke 12 ke 20 ke, kita akan bagi free shipping kepada anda. Itu yang best ni. Anda tak perlu lagi fikirkan duit nak keluarkan kos untuk bayar kos postage, shipping ke dan sebagainya, tak perlu lagi fikir. Just order, anda akan dapat free shipping daripada kami. Jadi macam mana cara dia? Boleh terus WhatsApp nombor kat bawah. Anda boleh tengok feedback juga dekat kita Facebook page, dekat kita punya Facebook page and IG, ada Snack Cookies. Banyak sangat feedback daripada customer kami, and kebanyakan dalam kalangan mereka akan kata sedap saya punya cookies ni. Macam mana yakin? Bukan saya kata sedap, tapi ramai customer yang kata sedap. Jadi dan free postage, free shipping ni kita buat daripada 5 Oktober, 5 hari bulan 10 sampailah 11 hari bulan 10 sahaja. Lepas 11 hari bulan 10 kita dah tak buat lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, kita buat dalam seminggu sahaja. Terus WhatsApp nombor kat bawah. Okey, Assalamualaikum.